أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik yang akan disampaikan oleh hos anda pada malam ini, Acap Si Tukang Cerita? Jadi, jangan biarkan diri anda kesorangan, kerana anda kini berada di Remang 12. Nama aku Cempaka Dahlia. Kisah ini terjadi di kampung halaman aku di negeri Johor. Seingat aku, ketika itu tepat jam 12.40 malam. Ya, tepat sekali. Jam 12.40 malam, di mana hari dan waktu yang tak akan aku lupakan sepanjang hayat aku. Sejak aku tamat pengajian di universiti tempatan, aku memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama mak aku di kampung, di suatu daerah yang terpencil di Johor. Kenapa aku boleh katakan terpencil dan boleh dikatakan jauh pedalaman? Disebabkan perjalanan untuk ke rumah aku dari bandar yang terdekat saja pun mengambil masa 1 jam 45 minit lamanya. Dan aku perlu merentasi 4 buah perkuburan Islam. Talian telefon pula jangan haraplah nak dapat 4G penuh dalam skrin telefon bimbit aku ni. Hampir seluruh kampung belum berturap dan masih bertanah merah. Begitulah keadaan kampung halaman yang hampir 9 tahun aku tinggalkan sejak aku masuk ke tingkatan 1 dan berpindah ke asrama penuh. Belum sempat aku tanggalkan kasut, mak aku tak sabar-sabar untuk mendapatkan aku dari pintu rumah agam peninggalan arwah bapa aku kepada kami. Berkaca mataku melihat mak aku berlari-lari anak untuk memeluk aku yang hampir 8 bulan tidak pulang ke kampung. Aku bernasib baik. Ketika itu, ada perebet sapu yang mahu menumpangkan aku sampai ke rumah. Sebaik saja aku keluar dari kereta, terus dia menerkam ke arahku sambil mengucapkan terima kasih kepada Pak Maun, pemandu perebet sapu yang tinggal di kampung sebelah. Pak Maunnya, tinggallah sekejap. Boleh aku buatkan secawan kopi dengan biskut kelapa? Ajak mak aku kepada si perebet sapu. Namun dia hanya menggilingkan kepala dari dalam kereta, tanda menolak ajakan mak aku. Agaknya dah larut malam. Mungkin dia tak selesa nak singgah ke rumah janda yang ada anak dara. Baik sungguh hati Pak Maun bila aku tanyakan berapa tambang dari pekan ke rumah aku. Dia cuma tersenyum dan katanya sedekah ikhlas. Dan sepanjang perjalanan kami, dia hanya senyum melihat aku dari pandangan cermin pandang belakang di dalam keretanya. Masih segar dalam ingatan aku ketika aku masih berusia kira-kira 6 tahun. Kami selalu berjumpa di warung Wak Salam. Sememangnya ketika itu, warung ini sajalah tempat orang-orang dewasa berkumpul dan bercerita tentang hal kampung, politik,
merewang kenduri yang aku sendiri tak faham tutur bicaranya. Ya, kebanyakan daripada orang kampung aku bertutur dalam bahasa Jawa. Arek medang opo? Arek mangan opo? Iki anak dorone jenenge sopo iki? Sing bungsu yo? Ayat-ayat begini yang aku selalu dengar dari mulut kawan-kawan bapa aku. Maklumlah, aku yang paling bungsu. Mestilah selalu dibawanya ke mana saja. Dan salah seorang kawan karib bapa aku adalah Pak Maun. Setelah aku selesai memunggah keluar barang-barang daripada bonet kereta Pak Maun, dia pun terus berlalu jam di tanganku menunjukkan tepat pada pukul 12 tengah malam. Aku gagahkan diri untuk pergi ke bilik air yang berada di belakang rumah. Reka bentuk rumah aku ni ialah rumah kampung dahulu. Tandasnya di luar. Lalu aku susunkan langkah satu persatu untuk turun dari anak tangga dari rumah aku untuk menuju ke bilik air. Siapa suluh ni? Kenapalah sayup-sayup je cahaya dia ni? Dengus hatiku. Belum sempat aku meneruskan langkah yang seterusnya, terdengar jeritan mak aku memanggil nama manjaku. Adik, tak payah turun. Mak dah sediakan air panas kat atas ni ha. Boleh je mandi kat pelantar dapur ni. Terus aku bergegas lari naik ke atas rumah. Dari pelantar sudah berbau enak aroma kopi dari dapur kecil mak aku. Sesudah bersiap, aku terus mengenakan baju dan tak sabar-sabar aku nak menikmati kopi dan biskut kelapa yang dibuat sendiri oleh mak. Sambil aku menikmati kopi, terus aku bertanya pada mak. Mak, kenapa ya Pak Maun tadi tu? Macam sombong je mak. Tapi yang peliknya kan, dibagi free je tambang pada adik tadi. Lantas mak aku menambah. Mak saja cik buat muka macam tu. Saja nak bergurau dengan Pak Maun kau tu. Kesian dia. Sampaikan mak ajak dia minum kopi pun dia tak nak. Mak, tadi masa lalu dekat lorong merbuk tu kan, ramai orang. Ada buat kenduri ke? Tanyaku kepada mak. Mak yang sedari tadi bercakap tidak menoleh ke arah mukaku. Terus melirik mata kepadaku semacam marah dengan pertanyaan aku tadi. Tiba-tiba, angin kuat seakan-akan ribut yang kencang menendang-nendang zinc atap rumah aku. Bagaikan nak tercabut. Dan mak masih memandang aku dengan mata yang sangat merah. Mungkin mata merahnya akibat terkena bawang kerana dia tengah sibuk memotong bawang tadi. Aku tak indahkan. Terus menikmati kopi sambil menceritakan keadaan perjalanan aku tadi tanpa ditanya. Dan mak terus membisu. Tak lama lagi jadilah ni. Mak aku membuka bicara, memotong bibilanku tentang perjalanan tadi. Bau wangi yang aku hidu tadi mula aku sedari tiba-tiba menjadi busuk yang amat. Bagaikan bangkai yang berhari-hari ditinggalkan. Mataku mencari mak. Mak? Oh mak? 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 Oh mak, kat mana mak? Mak? Mak kat bawah bilik air ke? Lawang aku. Laju betul mak berjalan. Rasanya baru tadi aku tercari-cari sampaikan ke ruang tamu bawa busuk bangkai. Bila aku ke dapur, mak dah tak ada. Bunyi hon kereta dari luar rumah yang meluru laju. Cepat-cepat aku jenguk. Kereta Pak Maun ni kenapa tergesa-gesa ni? Getusku dalam benak hati. Bergetar bagaikan tiada rasa saraf kaki bila aku melihat mak aku berada di dalam kereta Pak Maun. Belum sempat mereka terangkan keadaan, aku
Aku terdengar hilaian bersama angin kencang dari belakang rumah sambil diselang-seli dengan tangisan dan tertawa. Aku nampak ada benda berkain compang-camping putih terbang dari dahan ke dahan pokok kelapa di sekitar rumahku. Aku dah agak dah. Ini bukan mak engkau ni tadi ni. Dia pergi uruskan jenazah Makcik Latifah dekat jalan Merbuk tadi tau. Ujar Pak Maun sambil terketar-ketar percakapannya. Mak aku terus memelukku. Manakala Pak Maun segera melaungkan azan sekuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekonyong-konyong itu angin kuat menghempas atap dan zinc rumahku. Sambil terdengar bunyi hilaian, aku lihat benda itu terbang betul-betul di atas rumahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai sahaja azan dilaungkan, suasana di rumah sunyi sepi. Tiada lagi angin, tiada lagi bunyi cengkerik. Sunyi. Aku ada pergi rumah arwah tadi. Mak kau yang suruh ambil kau dekat stesen bas sebenarnya. Mak kau ni aku juga yang hantar, ujar Pak Maun. Aku tak sedap hati. Bila kita sampai, mak kau ada kat rumah. Masa aku nak keluar tadi tu, aku jenguk dari cermin. Mak kau jemput aku minum kopi tu. Hei, melayang-melayang masuk ke rumah. Itu yang terus aku laju je keluar dicari mak kau dekat sini, ujar Pak Maun yang tercungap-cungap di kerana kepenatan. Otak aku ligat berfikir. Air kopi, biskut kelapa, air kopi, biskut kelapa yang aku makan tadi tu. Apa dia? Ulat? Daun? Uri? Sudah.